Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi bersiaran di dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Nurul Hidayat Mul dan juga Hai, saya Pasha Rahim. Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, aman, damai, belaka semuanya. itu dia Pasha, setiap biasa kan pagi-pagi orang akan membangkitkan mood yang ceria. Kalau tak ceria pun kata orang kan, kalau satu hari tu tak ceria, habis satu hari tu mood kita sememangnya tak cantik ataupun tak elok. Tapi bagaimanakah cara-caranya untuk kita menceriakan mood kita? Okey, bagi Pasha sendiri macam mana? Untuk saya, pagi-pagi saya kena cuci muka, gosok gigi dulu, yang tu yang penting. Lepas tu saya akan makan makanan sarapan pagi saya yang kegemaran saya. Itu dia tips ceria Pasha lah. Yes. Kalau saya pula, kalau anda tanya, saya nak berkongsi bersama anda. Saya akan mulakan pagi-pagi dengan senyuman. Kita akan memberikan satu fikiran ataupun mindset yang positif. Katakan hari ini akan berjalan dengan lancar. Hari ini akan berjalan dengan yang terbaik dan menceriakan lagi hari apabila anda menggayakan ataupun mengenakan pakaian yang berwarna. Mungkin sedikit sebanyak dapat memberikan keceriaan secara tak langsung kan? Saya rasa memang tiap-tiap pagi bila kita bersiap tu memang kita dah set dah kan dalam minda kita. Okey, hari ini akan jadi hari yang terbaik. Betul, dan menceriakan lagi pastinya secangkir kopi. Itu dia. Okey, dan seperti biasa kita di Apa Khabar Malaysia, kita akan berkongsikan mengenai pelbagai info kepada anda di luar sana. Dan terdahulu kita nak berkongsikan mengenai ucapan takziah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Ismail Sabri, mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa juruterbang yang terlibat dalam nahas udara. Dan dapat saya kongsikan mengenai latar belakang juruterbang yang berusia 58 tahun, warga Hong Kong, iaitu Zikin Richard Chan, ditemukan meninggal dunia di kawasan nahas oleh pasukan mencari dan menyelamat pada pagi Ahad selepas pihak berkuasa penerbangan awam melaporkan kehilangan sebuah helikopter dan ianya ditemui di sekitar hutan simpan Cikus berhampiran Bidor. Itu info yang dapat kita kongsikan. Dan apa lagi seterusnya, Pasha? Baiklah, seterusnya hujung minggu ini ataupun sebenarnya besok, orang ramai dijemput untuk menyertai pameran TEC UTP, iaitu pameran teknologi pendidikan dan kerjaya yang akan diadakan secara fizikal di kampus Universiti Teknologi Petronas Seri Iskandar, Perak. Dan pameran ini terbuka kepada orang ramai dan kemasukan adalah percuma. Yang istimewanya, pameran ini membolehkan anda sesiapa yang ingin mencari pekerjaan untuk terus ke sana berjumpa dengan wakil-wakil daripada lebih 50 syarikat, termasuk syarikat daripada Singapura. Pelbagai industri yang mengambil bahagian dalam pameran ini boleh terus ke sana memohon secara langsung. Jadi kalau yang berkeinginan ataupun mencari-cari kerjaya, bolehlah ke pameran ini besok dan juga pada hari ni hari apa besok, Rabu dan Khamis. Hari ini Selasa, jadi besok dan Khamis 14 dan 15 September bawa terus resume sekali, boleh mohon secara terus di sana. Orang kata inilah masanya peluang untuk menerokai bidang industri minyak dan juga gas, di mana syarikat-syarikat antarabangsa sepastinya ada di sana. Saya kirakan ini adalah satu peluang yang menarik untuk membina kerjaya di dalam dasar platform antarabangsa. Okey, dan kita nak kongsikan mengenai ramalan kajian cuaca yang menyatakan ya, November tak lama lagi negara akan berdepan dengan keadaan hujan sehingga episod banjir November hingga Mac, di mana 4 hingga 6 episod hujan berterusan diramalkan bakal berlaku dan dinasihatkan agar warga Malaysia dan kawasan-kawasan sekitarnya supaya bersiap siaga untuk berhadapi dengan risiko berdepan dengan banjir apatah lagi. Kalau sebelum ini Pasha, kita dapat saksikan di sekitar kawasan Selangor, beberapa negeri di sekitar negeri Selangor dan juga negeri-negeri yang kerap dilanda banjir antaranya Johor, Pahang, Kelantan dan Perak, dinasihatkan supaya bersiap siaga dengan risiko yang bakal berlaku dengan sentiasa peka dengan situasi dengan keadaan cuaca dan mematuhi arahan sekiranya diarah berpindah oleh pihak berkuasa. Dan begitu dalam pada itu ya, mengikut pasukan tindak balas kecemasan komuniti akan merangka pelaksanaan program permerkasaan komuniti seperti menubuhkan pasukan tindakan balas kecekapan yang melibatkan pelbagai peringkat komuniti setempat. Maksudnya bahagian komuniti setempat pun turut mengambil langkah berjaga-jaga dan orang ramai dinasihatkan supaya menjaga barang-barang peribadi anda ataupun
ataupun mempergiatkan langkah-langkah keselamatan. Mana tahu barang-barang yang cepat rosak ataupun data-data peribadi anda supaya diselamatkan segera. Nak-nak zaman sekarang ni kita boleh savekan melalui internet ya, di mana melibatkan surat beranak ataupun sijil-sijil yang berkaitan. Dan dalam pada itu dinasihatkan juga kepada anda di luar sana supaya sentiasa berhati-hati mengenai keadaan cuaca terkini. Elakkan daripada mendedahkan anak-anak kita di kawasan jalanan ataupun membawa kenderaan ketika hujan lebat bagi mengelakkan ketidakinginanan ataupun kecelakaan berlaku. Dan bercakap mengenai cuaca, kita nak tahu lebih lanjut Pasha mengenai cuaca hari ini. Yalah. Jadi kita akan terus lihat dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya ke bilik berita bersama teman kami di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita bersama saya Nurni Samsila Osman, dan kita mulakan dengan laporan utama berita. Seorang guru besar wanita di sebuah sekolah kebangsaan pendidikan khas ditahan kerana dipercayai menyalahgunakan kedudukan dengan membeli barangan sekolah melalui dua syarikat milik anaknya pada tahun 2019 hingga tahun lepas. Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah berkata wanita berusia 58 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Sungai Petani pada jam 1 tengah hari semalam. Katanya wanita itu dipercayai telah menyalahgunakan kedudukan dengan melakukan pembelian barangan sekolah bernilai RM22,646 melalui dua syarikat didaftar atas nama dua anaknya, masing-masing berusia 31 dan 33 tahun. Suspek wanita itu dilepaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 tanpa deposit kerana perlu menjaga suaminya yang sedang uzur di rumahnya. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah, Datuk Syaharum Nizam Abdul Manap ketika dihubungi mengesahkan mengenai tangkapan itu dan memberitahu kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Kerajaan Selangor memberi tempoh 2 minggu kepada Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp untuk membentang perincian berhubung rancangan pembinaan stesen transit aliran masa MRT 3 di Taman Kencana kepada jawatan kuasa yang terlibat. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor, Izham Hashim berkata perincian itu perlu dibentangkan sebelum sebarang terputus dan kelulusan berhubung pembinaannya boleh diberikan. Menerusi hantaran di media sosial, Izham juga berkata kerajaan negeri tidak menolak segala bentuk kemajuan infrastruktur, namun ia haruslah seiring dengan keperluan masyarakat setempat. Beliau mengadakan pertemuan bersama wakil penduduk Taman Kencana bagi menjelaskan kekeliruan berhubung projek MRT 3. Menurutnya, pertemuan itu adalah susulan daripada mesyuarat khas beliau bersama pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa JPBD Selangor, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, MRT Corp serta jabatan dan agensi yang terlibat dalam pembinaan MRT 3. Beliau berkata diharapkan hasil pertemuan itu dapat meredakan kekeliruan yang berlaku kepada penduduk Taman Kencana yang terlibat dalam perancangan pembinaan projek berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Izham mendakwa kerajaan negeri tidak pernah menerima cadangan jajaran baharu projek MRT 3 yang melibatkan kawasan Taman Kencana. Sekian dari Bilik Berita, saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.
Inikah balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra? Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup? Anak yang tak tahu malu. Kau cemarkan nama Rokiah, ya. Nama anak Pak Longmu sendiri, Sazali. Sazali, lebih baik kau tarik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebelum aku mengusir kau keluar dari rumah ini, Sazali. Kau tarik balik, Sazali! Aku belum puas, Sazali. Aku belum puas. Berhenti. Jikalau 10 tahun dahulu Bapak melakukan demikian, barangkali Sazali boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Itu dia sedutan dari filem Anakku Sazali. Nampak tu, dia kata apa? Dia kecil-kecil lagi. Daripada kecil apabila membesarkan anak seperti tuan, akhirnya apabila dah besar anak tu menjadi raja dan ibu dan ayahnya dipersalahkan kembali. Macam mana? Betul. Tapi bila dah jadi dewasa, dah terlambat dah. Dah terlambat. Sebab katanya kalau sekiranya ayah dapat betulkan 10 tahun yang lalu, mungkin anaknya tidak menjadi demikian seperti hari ini. Okey, itu satu topik yang menarik bila anak menjadi tuan. Yang ini yang kita akan kupaskan dalam Apa Khabar Malaysia. Pastinya kita akan bersama dengan tetamu yang pakar untuk membincang mengenainya, iaitu Profesor Madya Dr. Melati Sumari, merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan UM. Apa khabar Dr. Melati? Alhamdulillah baik. Nama Dr. Melati sedap nama tu kan. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Kita bercakap tentang topik ini, bila anak menjadi tuan. Rasanya sekarang ni memang kita dah selalu dengar di mana anak-anak ni umpama menjadi tuan kepada ibu bapa. Bila apa yang anak cakap tu memang ibu bapa akan turutkan. Kenapa ini berlaku, doktor? Dia okey, terima kasih banyak atas soalan tu. Memang kita dengar banyaklah tentang anak jadi tuan. Jadi bila kita tengok tadi sedutan filem Anakku Sazali, anak tu kata ibu bapa ni patutnya buat 10 tahun lepas, dia kata kan. Tapi kalau kita tengok balik, kalau kita lihat parenting pada zaman dulu, dia authoritarian. Maknanya ibu bapa ada final say. Maknanya anak-anak ikut je kan. Kemudian bila zaman berubah, kita lihat ibu bapa kita pun banyak, kita sebagai ibu bapa kita ada pendedahan macam-macam. Jadi kita kata dah tak apa sesuai lah, kita bagi arahan je. So kita macam nak nego sikit lah. Kita nego, lepas tu kita pun tak nafikan kita ni dah ada pengaruh daripada luar pun ada. Dikatakan kita kena dengar apa anak cakap. Jadi kadang-kadang kita ni bila kita tengok ni kita nak ikut cara barat contohlah, yang katanya kita beri ruang kepada anak itu express semua, tapi kita lupa kita pun ada acuan kita. Jadi sepatutnya yang bagus tu dekat tengah-tengah. Kat tengah-tengah ni demokratik. Maknanya kita manjakan anak memenuhi keperluan, bukannya kehendak. Beza kan? Kehendak anak dengan keperluan anak. Jadi bila dia ikut kehendak tu yang jadi Sazali. Ikut je. Tapi kalau kehendak, kalau keperluan, ada perkara yang kita tak kena tolak dengan anak. Tapi bagaimana kita nak nyatakan kita tak boleh penuhi. Contoh katalah anak kata, saya nak pergi tengok satu show ni balik pukul 1 pagi. Okey, kita kata tak payah. Senang kan? Tapi mungkin anak tu kata mak dia tak faham. Tapi kalau kita duduk, okey, kenapa ibu tak bagi pergi ni? Apa macam ni? Kenapa macam ni? Apa macam ni? Kita nego, okey. Apa benda yang lain yang mungkin menyeronokkan yang dia boleh buat menggantikan pergi show tu contohnya. Barulah kita memenuhi keperluan dia instead of kehendak dia. Dia bab kata doktor ya. Kadang-kadang kita ni sebagai ibu bapa nak ikutkan acuan barat pun. Ia sebab seiring dengan teknologi zaman sains dan teknologi. Dalam masa sama kita perlu mengekalkan tradisi bahawa kita ni tak lari jauh pun, bahawa kita masih lagi merupakan ibu bapa Asia. Kalau anak tak dengar 3 kali cakap, saya rasa saya pun antara ibu bapa yang akan menggunakan rotan untuk di akhir jalan cerita itu kan. Okey, doktor, bab kata pepatah nak mengajar anak ni janganlah umpama ketam mengajar anak berjalan. Supaya anak-anak ni dapat kita saksikan ni, mereka ni lebih gemar daripada cara melihat ataupun observation berbanding daripada
mendengar butiran apa yang diajar oleh ibu bapanya. Betul. Setiap ibu bapa nakkan yang terbaik untuk anaknya, pasti Betul. Fasha ya. Nakkan yang terbaik, bahawanya itu perlu menjadi seorang ABC. Betul. Tak perlu menjadi yang demikian. Tetapi tindakan dan perilaku ibu bapanya adalah tidak seiring dengan perbuatan. Dan kesannya terhadap tumbesaran anak tu bagaimana? Terdapat kekeliruan di situ. Oh, sudah tentu memang keliru sebab contoh kita nak perkenalkan satu cara hidup, tapi kita tak kasih cara hidup A, kita suruh cara hidup B. Tapi cara hidup A itulah yang kita duk buat walaupun kita tak kasih diorang ikut. Saya bagi contoh kan, kita tak simple, kita tak bagi anak-anak tengok gadget dekat meja makan. Tapi kita mesti tengok. So, apa yang kita nak sampaikan kepada anak-anak kita? Sepatutnya kalau kita kata tidak, kita pun tidaklah. Jadi itu lagi senang untuk mereka ikut, so mereka faham. Mereka, kenapa pula mama dengan papa ni boleh pula, kenapa dia tak boleh? Tapi mungkin doktor dari segi itu kan kita mengajak anak kita lain daripada apa yang kita buat sebab kita nakkan kebaikan untuk mereka, sebab kita dah tahu benda yang kita buat tu dulu mungkin salah ataupun tak elok. Jadi untuk mereka kita nakkan yang lebih baik. Jadi kita ajar ataupun kita bagi tahu yang lain daripada apa yang kita buat. Ya, tetapi Fasha kena ingat satu benda. Benda yang baik tak baik ni dia kekal sepanjang zaman. Contoh kan, merokok. Saya minta maaf cakaplah merokok. Kalau kita tak kasih anak kita yang berumur merokok dan kita merokok, sebenarnya sama je, betul tak? Tak kira umur, dia tetap ada kesan buruk. Mungkin kita kata tak apa, mama papa dah ada duit, so beli rokok tak guna duit siapa-siapa, you guna duit pada mak ayah. Tapi nanti bila kita sebenarnya bukan kita nak tak bagi merokok tu, tetapi ialah kesan merokok tu yang kita tak nak mereka hadapi. Jadi dia applicable untuk mereka, applicable untuk kita juga sebenarnya. Jadi dia tak ada ikut zaman sebenarnya. Kalau benda yang salah tu, dia tetap salah lah. Salah tetap salah, betul. Saya setuju. Kan, saya nak bercakap tentang dari segi psikologi pula ya. Orang kita dah selalu dengar kan, sayangkan anak tangan-tangankan. Tapi dalam zaman sekarang ni kita dah beralih, lebih ramai yang mengikut orang kata falsafah keibubapaan barat. Orang kata gentle parenting. Tapi apa yang cara keibubapaan orang Asia ataupun orang Timur ni memang kita keras dan agak orang kata macam mana, tegas. Jadi adakah ini mengganggu emosi anak itu membesar? Bagaimana pandangan doktor? Kalau suatu masa dulu, katalah let's say mungkin 15 tahun dulu ke anggaran ni, mungkin kita kata authoritarian tu is the best parenting contohnya. Tapi kalau dalam ilmu psikologi keluarga pun ada jenis-jenis parenting. Selalu yang digalakkan ialah demokratik. So demokratik ni sebenarnya kita sendiri yang define, kita boleh bagi definisi. Kita kena ada peraturan, kita kena ada juga kelonggaran. Jadi kalau anak-anak dulu, katalah let's say 15-20 tahun dulu, kalau kita kata jangan, dia habis macam tu je. Macam zaman saya kat kanak, kalau bapak saya kata janganlah, dah kan. Saya tak question. Tapi kalau anak-anak saya, kenapa tak boleh? Jadi anak-anak ni dia sudah bersifat dipanggil kritikal. Okey, kalau kita tak nak terangkan kenapa tak boleh tu, mereka akan cari jawapan tu di tempat lain. Jadi janganlah salahkan anak-anak tu bila dia cari. Masalahnya kalau dia cari sumber tu betul tak apa. Kita takut dia cari sumber tak betul, dan sekarang ni tersangat banyak sumber yang tak betul tu. Betul. Jadi dengan social media dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena terangkan, okey, kenapa boleh, kenapa tak boleh, kenapa macam ni. Contoh kan anak-anak remaja dia nak cantik, itu normal, budak remaja. So dia kata dia nak beli barang dekat Shopee lah kan, popular kan Shopee, Lazada semua tu. Tapi kita sebagai ibu bapa macam ni, kita nak guide sebab anak remaja dia nak self image. Tapi dia kata mak ayah tak sokong dia nak cantik tak ni kan. Jadi kita tengok kenapa tak boleh, kenapa ini, kenapa mak ayah dia yang kena belikan. So kita kena terangkan. Jadi kalau mak ayah saya dulu mungkin tak perlu terangkan macam saya terangkan. Tu beza dia. Jadi itulah maksud saya, maknanya walaupun kita nak mengamalkan ketegasan tak salah, tetapi kita harus juga dipanggil berunding. Berunding ialah negotiation lah, orang putih cakap kan. Itu kena ada sebab kita nak elakkan anak-anak ini merujuk kepada sumber yang salah. Sumber yang salah ni sangatlah banyak. Saya dah banyak ada pengalaman jumpa anak-anak yang di pusat-pusat pemulihan kan. Memang puncanya kerana ibu bapa ni dengan hubungan ibu bapa lah banyak. Dan puncanya anak menjadi raja, doktor ya. Adakah disebabkan zaman-zaman kecil dahulu ibu bapa ni tak merasa kesenangan dan apabila berpeluang untuk menikmati kesenangan tersebut, ingin menghadiahkan kesenangan tersebut kepada anak-anak. Kalau boleh tak naklah anak tu melalui zaman kesukaran yang dilalui. Kalau boleh anak tu biarlah melalui zaman yang lancar, senang sahaja. Dan dalam masa yang sama
terlupa bahawa kesannya akan memudaratkan si anak itu sendiri. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan lebih lanjut mengenainya. Ya, saya setuju memang macam tu. Kita ni ibu bapa, kita pun pernah lalui macam ni. Kita kadang-kadang apa yang kita nak, apa yang kita tak nak, apa yang kita nak tak dapat ke semua. Jadi bila kita mampu, kita pun rasa nak hamburkan semua. Jadi bila benda tu kita hamburkan semua, mungkin anak-anak ni dia jadi tidak menghargai dah. Sebab dia tahu apa-apa pun boleh dapat. Apa pun boleh dapat. Jadi kesannya macam yang bapa kepada Sazali cakap lah. Jadi kita tak ajar dengan kesusahan, tetapi kena ingat anak-anak ni sampai satu masa dia akan jadi dewasa. Bila dewasa, kita nak anak ni bergantung kita lagi tak? Tak nak kan? Kita nak mereka jadi independen. Kalau mereka berkahwin, tak adalah sewa rumah pun mak ayah kena bayar. Betul tak? Jadi bayangkan kalau ibu bapa ni mati, meninggal dunia, atau ibu bapa ni dah tak ada pekerjaan yang boleh nak support anak-anak ni. So anak-anak ni tidak boleh berdikari sebab kesilapan kita dulu. So macam ni kita nak buat. Sangat tak ada reverse gear tau masalahnya dalam kehidupan ni. Yang ada semua gear ke depan aja. Jadi boleh perbaiki, tapi you tak akan dapat balik tahun-tahun yang hilang tu. Betul. Doktor, adakah kerana ialah macam senario zaman sekarang ni di mana kedua ibu bapa sibuk bekerja. Jadi mereka rasakan dengan memberi anak itu segala-galanya dari segi material, mungkin itu cara untuk nak menggantikan kasih sayang itu kepada anak-anak. Kasih sayang tak akan boleh diganti dengan apa pun. Kasih sayang is kasih sayang. Saya pernah jumpa ada seorang anak daripada keluarga yang kaya lah ni. Dia kata dia memang tunggu untuk belajar kat luar negara sebab dia duduk di Malaysia, mak ayah dia sibuk. Sibuk, dan dia kata dia suka duduk luar negara sebab dia kata di Malaysia dia cuma duduk dengan maid. Padahal dia memang sangat kaya. So kita fikir dengan memberikan segala kemudahan, kekayaan tu, anak tu happy. Tapi bila saya dengar budak tu bercakap, saya rasa kalaulah saya ibu dia, hancurnya hati saya. Maknanya anak saya ni suka jauh daripada saya tau. So jadi adakah kita nak anak kita cakap dengan orang lain macam tu? Kan? Jadi kita boleh bagi kekayaan tu semua, tapi at the end of the day, kita nak anak yang boleh mendampingi kita. Betul tak? Betul. Sebab rasanya apa yang kata-kata doktor kongsikan sebentar tadi betul menusuk kepada hati jiwa saya. Dan mungkin kita boleh muhasabah diri kita sebagai ibu bapa zaman ketika ini. Adakah kita memberikan yang secukupnya kepada anak kita, apatah lagi kasih sayang, itu yang pastinya. Dalam masa sama doktor kita nak mendidik anak, pastinya ianya bermula daripada hubungan suami isteri. Jika hubungan suami isteri itu baik, pastinya akan memberikan jalan ataupun acuan yang baik kepada anak. Apatah lagi kalau kita dapat lihat ketika ini zaman kesibukan masa, si suami akan menyalahkan isteri apabila tindak tanduk anak yang dilihatkan agak bertentangan daripada yang tindakan normal begitu juga suami. Daripada situ dapat kita saksikan kesannya kepada tumbesaran anak sendiri bagaimana, kerana mereka dilihat bahawa mereka ni bebas ataupun kalis daripada sebarang teguran. Sebab itulah kan kalau dalam kaunseling keluarga pun, kalau kita lihat anak tu bermasalah, bila kita dah dengar semua, kita dapati tu puncanya daripada suami dan isteri, kita panggil suami isteri tu asing, buat kaunseling pasangan dulu, baru kita boleh betulkan anak tu. Sebab anak tu kita nak ajar ibu bapa ni to be a better parent contohnya, tetapi tak berjaya kerana hubungan mereka berdua ni yang sedang rosak. Jadi hubungan tu kena dibetulkan dulu, regardless mereka tu dah bercerai ke. Itu bukan alasan lah untuk mereka merosakkan hubungan suami isteri, hubungan peranan sebagai ibu dan bapa. Sebab kalau dia rosak peranan tu, kita buat macam mana pun ke anak tu, dia tak menjadi. Banyak kes, especially kat sekolah, kalau kita panggil ibu bapa tu memainkan peranan balik, anak tu automatik okey tau. Tanpa perlu buat apa-apa ke anak-anak tu. Tapi bila ibu bapa tu tak nak buat apa-apa, dia salahkan anak dia untuk berubah, anak tu memang susah nak berubah. Baik. Okey, itu dia. Jadi sebenarnya proses kita nak membesarkan anak ni bukanlah sesuatu yang mudah. Dia sebenarnya ada banyak faktor yang orang kata perlu diambil berat untuk anak. Jadi kita ada dari segi kasih sayang, bukan saja daripada segi material sahaja. Betul. Dan itu yang pastinya. Dan kita nak tahu juga doktor mengenai ciri-ciri nak mengenali anak menjadi raja. Tapi apapun, kita akan berhenti rehat seketika. Dalam pada itu kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Kebajikan bekas anggota skuad 69 PDRM tidak diabaikan dan terus terbela melalui Persatuan Kebajikan Bekas Anggota Skuad 69 PDRM.
Demikian menurut kenyataan Timbalan Presiden Persatuan ini, Datuk Alias Abdul Rahman. Baru-baru ini, kru Bernama TV turut berkesempatan bersama-sama dengan Persatuan Kebajikan Bekas Anggota Skuad 69 PDRM menyantuni Pesara Polis Sarjan Major Besara Hassan Ali yang mengalami masalah kesihatan. Beliau ditemui pengsan di rumahnya tahun lalu dan disahkan menghidap masalah jantung dan buah pinggang. Kunjungan Persatuan Kebajikan Bekas Anggota Skuad 69 PDRM ke rumahnya baru-baru ini sedikit sebanyak memberi kegembiraan padanya dan ini menunjukkan semangat setia kawan yang masih utuh. Lebih 30 tahun mencurahkan bakti dan keringat pada negara, kini Pesara Polis Sarjan Major Besar Hassan Ali perlu menjalani dialisis 2 kali seminggu. Oh, perasaan saya nak digambarkan susah nak cakap lah. Nak menitik air mata pun ada. Rasa gembira pun yang tak amat sangat pun ada. Maklumlah, lama tak dapat kunjungan kawan-kawan ni. Kawan-kawan ni datang pun yang sorry masa sampaikan kursi roda. Inilah orang dia yang ada ni. Jadi terima kasih banyak-banyak pada Datuk Alias, Pak Nam dan semua rakan-rakan yang sudi menziarah saya pada petang ini. Menurut Timbalan Presiden Persatuan, Datuk Alias Abdul Rahman, selain bantuan kewangan, persatuan ini turut berusaha sedaya upaya mereka memberikan bantuan kerusi roda, katil hospital dan alat bantuan perubatan kepada ahli-ahli yang memerlukan. Ketika ini, keahlian Persatuan Kebajikan Bekas Anggota Skuad 69 PDRM sudah mencecah 4,000 orang. Untuk pengetahuan, Skuad 69 PDRM ini diperkenalkan pada tahun 1969 yang mana sebelum itu dikenali sebagai Pasukan Polis Hutan. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi kita membincangkan topik mengenai anak menjadi tuan. Satu topik yang dengan perkataan itu pun kita dah seram sebenarnya. Takut. Dan sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, Dr. Melati, saya telah pun bertanyakan soalan nak mengenali ciri-ciri anak yang menjadi tuan itu bagaimana dan mungkin doktor boleh terangkan. Kita boleh nampak macam ini apa yang saya kongsi ni bukanlah semestinya jadi kalau kita nak tahu betul-betul memang of course lah kita kena menjelidik betul-betul keluarga tu kan. Contoh anak-anak yang dia menjadi tuan ni dia ada ciri-ciri perangai dia, contoh katalah dalam hubungan dua hala dengan ibu bapa. Kadang-kadang mungkin dia tak menjawab pun. Tapi dia pandang sepi semua apa yang ibu bapa dia gariskan contohnya kan. Dia pandang sepi. Dia rasa dia lebih berhak terhadap diri dia. Dia buat keputusan sendiri, semua benda dia buat keputusan sendiri sebab dia tak perlu kat ibu bapa. Kan? Dia tak perlu ibu bapa. Sebab kalau kita lihat pada budaya Asia contohnya katalah kan kalau kita nak banding lah kan macam masyarakat barat biasanya umur 18 you kena keluar dari rumah. Dia launch their children lah dia panggil kan. Dia keluar dari rumah, dia kena belajar hidup sendiri. Tapi anak-anak kita ni tak adalah garis panduan yang macam tu. Jadi kalau macam contohnya mereka nak berkahwin dengan siapa ke terpulang. So sebab tu tak ada isu kahwin paksa ke apa kan. Tapi macam kalau di Malaysia walaupun kita ada pilihan untuk memilih tetapi kita biasanya berunding dengan ibu bapa. Tapi kalau kita let's say like imagine kita muda semua kan belum ada siapa-siapa kan. Jadi kita pilih kita buat keputusan sendiri semua kita tak perlu kat ibu bapa. Kita rasa kita adalah tuan pada diri kita sendiri. Sedangkan dalam hubungan keluarga contoh Muslim ke, keluarga Melayu ke, keluarga Asia, hubungan dengan extended family terutama ibu bapa ni dia berterusan. Kita bukannya semestinya ibu bapa tu kena 100% setuju dengan anak, tetapi at least dia dihargai pendapatnya. Itu macam itulah. Itulah ciri-ciri. Nak mengenali ciri-ciri anak sebagai tuan dalam masa sama doktor kita nak tahu juga mengenai keadaan emosi anak itu, kesannya apabila anak ini kerap menjadi tuan, apabila di luar sana perlu bekerja satu hari nanti, bagaimanakah keadaan survival kehidupan mereka ataupun keadaan tahap berdikari mereka itu sendiri bagaimana? Ya, itu yang memang kita sebenarnya saya dah sebut awal tadi, kita ni membesarkan anak kita supaya dia jadi orang dewasa yang berguna. Supaya bila kita tiada ataupun sudah sampai masanya mereka berusaha, mereka boleh berusaha sendiri. Jadi bila kita dah besarkan dia sebagai tuan, when the time comes for them untuk berusaha sendiri, dia tak ada skill tu. Bila dia tak ada skill tu, contoh ibu bapa meninggal, dia mungkin jadi tak tahu nak handle hidup semua. Masanya akan tiba. Kemudian katalah dia berkahwin, dia jadi isteri ataupun suami, dia tidak tahu nak mainkan peranan sebab apa? Dia tidak selama-lama ini dia cuma
diberikan saja, disediakan segala-galanya. Kekayaan ke apa ke. Saya pernah jumpa seorang wanita lah yang memang dia dapat semua. Kalau kita dengar ni macam best tau. Tapi dia kata dia tak ada life. Sebab apa? Semua benda dia dapat semua, dia rasa dia tak dapat usahakan sesuatu. Jadi dia tak rasa kehidupan dia tu berharga. Jadi sebenarnya kita nak bagi skill kepada anak-anak kita ni supaya dia rasa okey, kalau you nak ni ada usaha dia. Sebab nanti kalau ibu bapa dah tak ada pun okey, bila ada krisis mereka boleh bertindak. Jadi bila kita jadikan dia tuan, tiba-tiba ibu bapa tu tidak ada kerana sebab apa pun, bila mereka mengalami krisis mereka mungkin tak tahu nak menghandle emosi, tak tahu nak handle masalah. Doktor, saya nak sentuh sedikitlah berkenaan rasanya ramai yang lebih dah banyak mendengar terma intergenerational trauma. Jadi sekarang ni memang lebih ramai ibu bapa generasi sekarang terutamanya lebih peka dan mungkin lebih cakna tentang kesihatan mental terutamanya. Jadi ramai yang ingin, katalah macam kita datang daripada zaman di mana ibu bapa kita macam doktor sebutkan tadi authoritarian. Mungkin kita ada banyak trauma yang kita simpan yang daripada zaman lampau. Jadi ramai yang nak menghentikan kitaran ni dan bagi pendapat doktor sendiri, macam mana ini boleh dilakukan supaya dia tidak orang kata berlarutan sehingga ke generasi yang akan datang? Sebab itu kan Pasha, macam contoh kan bila kita berkahwin kan, kita mana ada buku panduan kan macam ni kan, buka lah kalau ada krisis macam dia, tak ada kan. Kita tak ada template, kita cuma ada apa yang kita pelajari dulu daripada kita tengok kan. Jadi sebab itulah menuntut ilmu ni dia berterusan. Jadi katalah macam nak elakkan trauma yang anak-anak yang kita bawa, kita tak nak paskan, so kita kenalah tahu apa benda kehendak dan keperluan anak-anak pada masa era mereka. Jadi apa yang saya lalui tidak sama dengan apa yang anak saya lalui. Mungkin cucu kelak pun sudah tentu berbeza. Jadi ibu bapa tu kena sentiasa berubah. Sebab itu dalam psikologi keluarga yang normal bukan dikira daripada keluarga yang tak ada masalah tau. Tetapi ialah keluarga yang dipanggil adaptable to change. Apa tu adaptable to change? Adaptable to change, anak you kecil kan mula kan, kanak kan. Lepas tu jadi toddler, mula baby, lepas tu jadi toddler, lepas tu jadi budak sekolah rendah kan. Budak sekolah menengah, lepas tu kemudian jadi dewasa. You kena berubah lah. Masa kecil, you sediakan fizikal dia kan. Kemudian bila dia dah pergi remaja, pemikiran dia dah abstrak. Bila pemikiran dia abstrak, budak kecil tadi, you mungkin boleh kata, jangan makan tertumpah. Simple, dia faham. Tapi bagi anak remaja, mungkin tegur macam tu pun dia dah lain. Sebab pemikiran dia dah berubah. Itu emosi dia dah berubah. Jadi kita pun kena berubah lah. Berarti kita tak boleh treat anak kita macam budak kecil tadi. Cuma kita ni kadang-kadang dalam satu keluarga ada anak kecil, ada anak yang ni. So maknanya lain-lain. Tu silap. Kalau anak kita dah berkahwin, bagi ibu bapa yang dah lanjut, anak dah berkahwin, dia tak boleh treat anak tu seperti anak sekolah menengah. Sebab itu keluarga yang sihat adalah keluarga yang adaptable to change. Bukannya keluarga yang tak pernah ada masalah. Tipu saya rasa kalau ada keluarga mengaku keluarga saya tak pernah ada masalah. Sebab bila you tak ada masalah, keluarga you bermasalah. Yang penting tu adalah cara ibu bapa tu menangani masalah tersebut bersama dengan anak itu kan? Mengikut perkembangan anak. Perkembangan tahap mana. Ya, pastinya sebab kita pun tak suka kan ditegur secara kasar, apatah lagi anak-anak ya. Okey doktor, kita nak buat kata pepatah sekarang ni, didiklah anak sebagai hamba dari sekarang supaya kelak tidak menjadi tuan kepada ibu bapanya. Didik sebagai hamba. Mungkin pemahaman hamba tu termanya bagaimana? Doktor mungkin boleh jelaskan? Mungkin setengah parent tak sukalah perkataan hamba tu macam kasar sangat kan. Hamba ni you suruh semua kan. Saya tak suka sangat nak guna perkataan hamba tu. Pada saya melatih anak dengan kemahiran fizikal, kemahiran motor sesuai dengan perkembangan mereka. Contoh, katalah kan budak sekolah rendah, macam mana kita nak ajar dia nak basuh baju contohnya. Kadang-kadang ada ibu bapa dia hantar anak dia pergi asrama, dia tak ajar pun skill basuh baju tu. So anak dia pun tak basuh baju tau. Tanya warden, ada budak tak basuh baju seminggu tau, pakai busuk semua pakai. Dia tak ajar. Skill tu kena ada. Jadi maknanya dia kena sediakan anak you tu mengikut perkembangan dia lah. Bukan maksudnya kita hambakan tu kita suruh dia buat semua kerja. Okey, basuh pinggan. Of course kali pertama dia basuh pinggan tak akan perfect. Betul tak? Betul. Tapi dia akan basuh, okey basuh tak perfect. Kena kita tunjuk macam ni cara yang betul. Tapi 10 kali dia buat, dia akan buat betul. Tapi imagine you tak pernah suruh langsung.
Takkan pernah tahulah, dia takkan Langsung pernah takkan belajar. tahu. Jadi dia tak pernah tak tahu basuh periuk, semua tak tahu kan. Ataupun kita kata mula kita kata basuh your own plate kan, pinggan you sendiri. Dia pun faham tu lah, dia basuh, dia tak basuh adik-adik dia budak kan. Tapi lama okey, bila basuh pinggan, bila you melengkat dewasa, maksudnya bukan basuh your own plate, basuh semua apa sekali. yang ada di sink. Betul. Kan. Dia kena berubah. Baik tu dia kena berubah. Anak tu kecil lain. Masa anak 4 tahun dia nak basuh pinggan, takkan nak suruh dia basuh periuk kan. Tapi bila dia dah umur 12 tahun, boleh dah. Macam itulah. Adakah doktor nak mengatakan untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat dalam keluarga, adakah ianya merupakan satu tahap yang terlewat, apatah lagi anak itu ketika ini sudah pun selesa dengan apa yang diberikan oleh ibu bapanya? Ya, dia macam ni. Kalau ada perkara yang kita buat silap, semua orang buat silap. Jadi terlewat tu memang wujud, tetapi janganlah jadikan alasan terlewat untuk berubah. Jadi kalau macam contoh kan, ada keluarga yang anak remajanya dihantar ke pusat pemulihan contohnya kerana sebab-sebab tertentu. Jadi ahli-ahli keluarga menyalahkan diri masing-masing. Tapi adakah itu alasan untuk tidak berubah? Sebab itulah orang yang paling motivated dengan keluarga untuk menggerakkan perubahan ialah ibu dan bapa. Jadi ibu bapa tu kena berubah. Kalau sebab itu ada banyak je kes budak-budak yang dibebaskan di pusat pemulihan, ibu bapa tak nak ambil contohnya sebab dia tak, sebab apa-apa pun lah. Jadi anak tu dia cycle. Lepas tu kita dengar repeated offenders kan. Masuk penjara banyak kali, masuk pusat pemulihan banyak kali. Sebab itulah. Itu dia. Baiklah, itu yang penting sebenarnya peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk kita putuskan kitaran ini. Yang penting memang apa-apa pun untuk seorang anak tu menjadi seorang dewasa yang berguna adalah pucuk pangkalnya ibu bapa. Ya, didikan ibu bapa bermula daripada rumah kerana anak-anak akan mengikut acuan daripada ibu bapanya. Dan nampaknya masa sampai di sini saja dapat kita gunakan untuk membincangkan topik bila anak menjadi tuan. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari atas topik yang perkongsian yang begitu menarik sekali. Dan diharapkan sedikit sebanyak informasi yang dapat kita kongsikan hari ini dapat mendidik ataupun memberikan tips kepada kita menjadi ibu bapa yang lebih baik dari hari ke hari. Ingat tu, tak terlambat untuk berusaha. Yang penting jangan tidak keluar daripada kepompong keselesaan. Dan seperti biasa ya, Pak Syah, kita nak ke mana pula lepas ni? Kita nak ke Pantai Timur sekejap. Kita ada VT daripada koresponden kita. Mari kita saksikan sebelum kita berhenti berehat untuk seketika. Projek pembangunan Kampung Laut Tumpat bernilai 40 juta melibatkan dua komponen iaitu laman warisan seni dan laman warisan serunding menunjukkan impak positif buat usahawan serta penduduk sekitar apabila mereka tidak menang tangan menerima kunjungan pelancong. Malah laman warisan seni yang mula dibuka sejak awal Julai tahun ini dan laman warisan serunding dibuka tahun lepas berada kurang 15 km dari Bandar Kota Baru kini menjadi salah satu lokasi wajib buat pelawat yang datang ke negeri Cik Siti Wang Kembang. Tarikan utama di laman warisan seni pastinya Masjid Kampung Laut iaitu masjid tertua di Malaysia berusia 400 tahun yang dibawa pulang bersama komponen asalnya seperti struktur menara, mimbar, kolah dan beduk selepas 50 tahun dipindahkan ke Nilampuri berikutan tapak asalnya ditenggelami banjir. Laman warisan seni turut menyediakan 5 unit bengkel dan 5 unit kedai untuk pengusaha memasarkan hasil kraft tangan mereka seperti wau, batik, tenun, barangan kulit serta 2 unit kedai makanan dan minuman untuk kemudahan pengunjung. Pengusaha galeri wau laman warisan seni Megap Mayuzif Mat Yusof berkata beliau tidak menang tangan mengendalikan bengkel seni pembuatan wau sobek iaitu wau tradisional diperbuat daripada kertas. Beliau berkata laman warisan seni memberi nafas baharu kepada aktiviti seni kerana kemudahan yang disediakan amat baik dan sebagai sebuah kawasan tumpuan kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara untuk menjaga pendapatan. Turut menerima tempias positif pengusaha bot penambang Hasan Ismail menawarkan perkhidmatan menelusuri Sungai Kelantan dari Tambatan Diraja Kota Baru untuk ke Kampung Laut. Katanya sejak kedua-dua laman warisan itu beroperasi, jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan disediakannya semakin bertambah khususnya pada hari Minggu dan cuti umum. Kampung Laut juga terkenal dalam kalangan masyarakat tempatan dan pelancong sebagai pusat penghasilan serunding. Pastinya kunjungan tidak lengkap jika tidak membeli makanan tradisional itu. Laman warisan serunding menyediakan 11 unit kedai bagi pengusaha tempatan yang menghasilkan serunding, dodol serta produk-produk usahawan IKS untuk memasarkan hasil jualan mereka.
Okey, Pasha, kita nak Ya. tahu juga. Pasha pernah dengar tak perkataan tagupi? Tak, saya tak pernah dengar. Apa itu tagupi? Tagupi membaca. Okey. Ini merupakan satu program dan kita sebenarnya difahamkan tagupi itu nama lokasi sebenarnya. Okey, Maksudnya ini adalah program membaca di lokasi tagupi. Di lokasi tagupi itu. Dan Okey. hari ini kita nak bercakap mengenai ini lebih lanjut lagi. Difahamkan tagupi membaca kali ini telah pun memasuki kepada kali yang ketiga Edisi yang dianjurkan, ketiga. edisi yang ketiga. Dan hari ini kita membawakan tetamu di studio. Ya, okey, bersama kami pada hari ini kita ada Fatihah Jamhari, merupakan Ketua Biro Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia dari The International Women's Alliance for Family, Institution and Quality Education, WAFIQ. Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini untuk kita bercakap mengenai program tagupi membaca 3.0 Maksudnya program ini ketiga kali dijalankan. Mungkin mulakan dengan memperkenalkan sedikit berkenaan program tagupi membaca ni. Okey, tagupi membaca dimulakan pada tahun 2018. Sempena pada ketika itu Dr. Mazli Malik kan kita punya Menteri Kementerian Pendidikan Malaysia yang memperkenalkan hashtag Malaysia Membaca. Jadi untuk memperkayakan budaya membaca tu di kalangan rakyat Malaysia. Jadi kebetulan pada ketika itu Maksa delegasi gabungan Civil Society for UPR Process pergi ke Kampung Tagupi Laut di Lahad Datu Sabah dan kita lihat keperluan untuk menghantarkan buku bacaan, latihan, rujukan kepada kanak-kanak tidak bernegara di sana. Jadi kita bawakan bantuan itu dalam satu program yang kita sebut sebagai hashtag Tagupi Membaca yang menyalurkan buku-buku ke sekolah alternatif untuk kanak-kanak tidak bernegara dan juga latihan. So untuk siri pertama kita ada latihan bahasa Inggeris, siri kedua kita ada latihan sains dan matematik dan untuk kali ini insya-Allah kita akan bawakan latihan penulisan pula. Latihan itu adalah untuk anak-anak itu sendiri ataupun latihan untuk tenaga pengajar di sana? Dua-dua. Jadi okey. setiap kali kita pergi ke sana, dia kalau kita buatkan program untuk tenaga pengajar je, nanti kanak-kanak akan rasa kenapa kami tak dapat pergi masuk ke dalam kelas bersama dengan aktivis lain. Jadi kita akan pecahkan kumpulan, kita akan bawakan guru untuk latihan pedagogi, akan ada guru tadika yang akan pergi ke latihan early childhood education dan anak-anak tu kami take over dan kita akan bawakanlah latihan game mengenali buku, mengenali literasi. Okey, dan Fatihah mungkin boleh memperjelaskan dengan lebih lanjut lagi objektif atas program Tagupi Membaca 3.0 ini. Sebagai aktivis yang cintakan intellectualism, saya mulakan ni lebih kepada untuk membudayakan gerakan literasi di kalangan rakyat Malaysia. Apabila kita tengok Malaysia sebenarnya ada takat literasi yang sangat tinggi berbanding negara-negara luar kan. Jadi kita nak memperkayakan lagi di mana budaya cintakan ilmu itu hanya akan ada dengan membaca. Jadi kita bawakan buku bacaan kepada kanak-kanak tak kira di mana lokasi mereka berada. Dalam kes ni kita bawa sampai ke Kampung Tagupi Laut Lahad Datu Sabah lah untuk memastikan tak kira status pengiktirafan dokumen pengenalan diri rasmi ada atau tidak, masih ada peluang dan akses kepada budaya membaca itu sendiri. Jadi saya difahamkan program Tagupi Membaca ini dimulakan tahun 2018 bukan sahaja membawa bahan-bahan bacaan tetapi juga barang-barang lain seperti alat tulis dan lain-lain keperluan untuk proses pembelajaran tu. Dan inisiatif ni untuk menyalurkan keperluan ini ke komuniti anak-anak yang tidak bernegara di Timur Sabah. Saya nak tanya, kenapa fokus itu kepada anak-anak tidak bernegara? Dia sebenarnya lebih kepada kebetulan. Pada 2018 apabila dimulakan tu, sebulan sebelum tu saya pergi melawat beberapa lokasi di Lahad Datu, di Semporna, di Kuna untuk melihatkan sekolah alternatif yang telah didirikan oleh haluan Sabah. Apabila kita melihatkan sekolah tu dah ada, silibus yang diambil daripada KPM dah ada, tetapi apa yang kurang tu hanyalah buku. Jadi kita fokuskan lebih kepada buku, alat bantuan pelajaran, pendidikan, alat tulis dan lebih mudah fokus itu disalurkan melalui bantuan dah ada host kan, kita hantarkan
dengan kerjasama daripada haluan Sabah. Tapi tak bererti dalam masa depan nanti tak boleh diperbesarkan kerjasama tu nantilah di tempat lain juga. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana proses membawa bahan-bahan ini semua ke komuniti ataupun difahamkan juga ke lokasi dibangunkan pusat pembangunan Minda Insan ini. Ya, macam saya sebutkan tadi, sekolah alternatif tu nama dia ialah Pusat Pembangunan Minda Insan, macam Farhan sebut tadi. Apa yang kami buat ialah koleksi sumbangan dana dan buku daripada orang awam tu kita akan buatkan di sini. Pusat pengumpulan sumbangan buku ada di Taman Melawati atau di Bangi. Dari sumbangan orang awam ni yang kita akan packkan dan kita akan bawakan bila kita terbang bersama-sama dengan kotak ni, selalunya dia akan cecah lebih daripada 500 kg buku. Naik kapal terbang pergi ke Tawau, daripada Tawau kita akan naik pula kenderaan darat untuk masuk ke dalam kampung Tagupi Laut. Dia ada beberapa tempat tu yang takkan ada jalan tar, jadi that's why we need 4x4 untuk sampaikan dengan kotak-kotak yang berat ni kan. Dan daripada sana nanti kita akan pecahkan lah daripada kampung Tagupi Laut tu, dia akan jadi pusat untuk latihan macam saya sebutkan tadi, kelas tadi tu. Yang akan datang pesertanya adalah guru dan pelajar daripada Kampung Semuning, Kampung Lok Buani. Macam kali ni 3.0 tu dia sebenarnya hashtag Lok Buani membaca. So dia akan jemput daripada sekolah alternatif yang lain untuk serta sekali, dan dekat situ kita akan pecah-pecahkan lah kotak-kotak tadi tu. Okey, Fatihah, memandangkan ianya merupakan program yang kali ketiga dilakukan ya, dan kali pertama ianya dianjurkan pada 2018, dan mungkin Fatihah boleh kongsikan daripada detik permulaan program itu bermula sehingga kepada tahap ini mengenai kelancaran progresnya, orang kata apa, prosesnya bagaimana? Kita melihatkan keperluan program tu berdasarkan permintaan sebenarnya. So the progression tu bermula kita datang kali pertama tu masih lagi ad hoc. Kita masih lagi belajar apa keperluan tempatan. Bila kita tanyakan kali pertama tu, dia lebih kepada observation sendiri. Pengamatan saya ialah mereka perlukan buku, jadi kita bawakan je buku. Kita tak tanya pun buku jenis macam mana, takat laras bahasa macam mana. Jadi untuk yang kedua dengan ketiga ni kita dah belajar daripada kesilapan lampau. Jadi kita lebih fokus. Bila kita minta sumbangan buku tu, kita dah cakap laras bahasa kena bahasa Melayu yang mudah untuk dibaca oleh kanak-kanak yang umur lebih kurang dalam anggaran 6 sehingga 12 tahun. Kita akan lebih fokuskan. Dalam masa yang sama, bila saya sebutkan tentang latihan tadi, kali pertama kenapa latihan bahasa Inggeris? Kerana permintaan daripada aktivis haluan Sabah. Host kata boleh tak bantu, memandangkan dekat sana sukar untuk dapatkan guru bahasa Inggeris. Kita pun bawakanlah silibus bahasa Inggeris ekstensif untuk 4 hari. Dan bila pergi ke sana, baru mereka cakapkan sebenarnya kami kalau boleh nak juga sains dengan matematik, pasal susah dekat sana, tak ada makmal, mereka tak dapat. Teori ada tapi dia punya praktik tak ada. Jadi okey, kita revamp untuk siri kedua, kita bawakan sains dengan matematik. Dan akhir sekali yang ketiga ini literasi menulis, kerana bagi saya kalau saya je yang bercerita tentang stateless, kehidupan bagaimana mereka terkekang kerana dokumen diri mereka, macam tak seronok pasal cerita daripada sudut pandang pihak ketiga. Saya nak mereka sendiri mampu untuk mencerita. Ya, bertulis. Mereka sendiri mampu untuk ceritakan naratif hidup mereka, kesusahan mereka. Jadi kita bawakan satu silibus yang boleh membantu mereka untuk menulis. Boleh tak cuba ni fahamkan, mungkin ada di antara mereka di luar sana, apakah kepentingan untuk kita memastikan anak-anak yang tidak bernegara ini masih mempunyai akses kepada pendidikan? Kalau kita tengokkan negara kita telah berikan komitmen kepada SDG, Sustainable Development Goals. Jadi kalau kita nak membangun sebagai sebuah negara, dia tak boleh membangun hanya di urban, bandar, tapi pendalaman rural kita pinggirkan. Atau kita membangun hanya apabila orang tu ada IC, ada dokumen pengenalan diri rasmi yang boleh masuk ke sekolah. Sedangkan yang tiada kita tinggalkan sebagai contoh refugee atau stateless. Dia kena membangun secara sama
merata. Keseluruhannya. Sebagai sebuah negara, terutamanya apabila kita menerima ni nak dekat masuk Hari Malaysia kan, kita menerima Sabah dan Sarawak sebagai satu gabungan Malaysia tu, kita kena pastikan pembangunan tu sama rata, sama hebat, sama tinggi. Jadi kita tak boleh ada konsep yang macam pendidikan hanya layak dilakukan apabila ada dokumen diri sahaja, mereka yang tak ada macam mana. Jadi kena fikirkan macam mana nak adakan kepada mereka sedangkan mereka tak mampu masuk ke sekolah aliran semasa. Jadi diadakan sekolah alternatif itu adalah untuk memastikan mereka juga dapat santunan pendidikan. Dalam masa yang sama, kalau tak ada pendidikan ni, there is already a studies penyelidikan yang mengatakan mereka lebih prone cenderung kepada kehidupan poverty, jenayah. Jadi kita nak benteras daripada awal lagi untuk memastikan kadar jenayah itu tidak akan berlaku di kalangan stateless. Ya, ini penting sebab sebenarnya kalau mengikut UN Declaration of Human Rights pun memang ada mengatakan pendidikan itu adalah hak asasi setiap manusia, Nurul. Dan mungkin di akhir kesempatan waktu ini Fatihah boleh kongsikan bersama dengan penonton apa khabar Malaysia mengenai harapan dan juga kepada mereka di luar sana yang ingin menyumbang buku-buku itu, bagaimanakah caranya? Itu yang paling penting tu sebab kita nakkan sokongan daripada orang luar juga. Ya, terima kasih sangat. Sebenarnya lebih utama sekali advokasi berkenaan dengan program dan juga objektif utama program adalah untuk memastikan stateless children juga diberikan hak pendidikan sama rata. Yang paling utama saya rasakan, kalau kita tak boleh untuk pergi ke sana dirikan sebuah sekolah, paling tidak pun kita sumbangkan sedikit buku supaya buku itu menjadi manfaat bagi mereka di sana kan. Kalau nak sumbang buku macam saya sebutkan tadi, saya minta buku dalam laras bahasa Melayu yang mudah difahami oleh kanak-kanak dan boleh sumbangkan dengan menelefon saya. Saya rasa juga boleh melihat kepada laman Facebook Tagupi Membaca untuk mengetahui lebih lanjutlah bagaimana untuk sumbangan, sama ada buku atau dana dan apa sumbangan yang terbaik. Jadi bila agaknya Tagupi Membaca ni sebenarnya tak lama lagi kan akan ke sana? Dalam tempoh lagi 14 hari, 13 hari. Kami akan pergi daripada KLIA ke Tawau pada 27 September nanti. Bermulanya sampai di Lahad Datu nanti, bermulanya latihan tu pada 28 September. Because travelling day itself will take one day. Okey. Dan berapa lama akan berada di Tagupi? Bukan Tagupi sebenarnya kan, di kampung yang disebutkan tadi? Tagupi would be tempat latihan tu, tapi kita akan jemput juga Semuning dengan Lok Buani. Okey, jadi berapa lama program akan berjalan di sana? Kita akan jalankan daripada 27 sehingga 30 hari bulan. So lebih kurang 4 hari macam itulah, hari setengah. Yep. Okey, tempat pengumpulan tadi ada sebut orang ramai boleh menyumbangkan buku-buku. Di mana tempat pengumpulan buku tersebut yang orang ramai boleh hantarkan? Kalau di Bangi di Pejabat Wafiq atau di Melawati di pejabat saya lah, Megari Kepalaanku. Okey, jadi alamat ni boleh didapati di Facebook. laman Facebook. Kami akan letakkan poster dekat Facebook page Tagupi Membaca. Facebook page Tagupi Membaca. Baiklah, bagi anda di luar sana yang ingin menyumbang buku-buku ataupun alat tulis mungkin untuk anak-anak di Tagupi boleh melakukan demikian. Cuma ke laman Facebook Tagupi Membaca dan segala alamat dan informasi ada di sana. Okey. Dan Fatihah, kita nak tanya juga bagaimanakah penerimaan pelajar-pelajar dan juga komuniti setempat? Setakat ni sangat memberansangkan. Satunya saya rasa mungkin kerana mereka sentiasa mengalukan kedatangan orang luar, lebih kepada mengajar bagaimana interaksi di dunia luar, kerana mereka tidak dapat pergi travel jauh daripada Lahad Datu. Dia paling jauh pun mereka akan pergi ke Lahad Datu kerana kekangan dokumen diri yang membolehkan pihak penguasa menahan mereka. Jadi bila pergi itu dia lebih kepada cara interaksi. Dalam masa yang sama mereka dapat hadiah buku tu dianggapkan sebagai sebongkah emas. Kalau bagi setiap kali satu tu kadang-kadang mereka tanya banyak kali, boleh bawa balik ke? Ni betul saya kena pulangkan balik ke? Jadi setakat ini memang mereka sangat terbuka. Gembiralah
lah untuk Kalau mendapat. Okey. Ya, betul. Itu tadi perkongsian daripada Fatihah mengenai Tagupi Membaca dan program yang akan dijalankan hujung bulan ini untuk anak-anak yang tidak bernegara di Sabah. Nurul. Itu dia satu topik yang menarik sekali kita kupaskan dalam Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fatihah Jamhari merupakan Ketua Biro Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia WAFIK, dan semoga program yang akan berlangsung tak lama lagi berjalan dengan lancar, didoakan. InsyaAllah. Okey, dan nampaknya Pasha kita dah sampai ke penghujung rancangan. Betul tu, Nurul. Banyak begitu sekali perkongsian yang saya kirakan begitu menarik untuk kita memahaminya dan mendapatkan info tersebut untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Saya Nur Dewi Mula. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi. Bye.